Jadi kita sudah baca dah baru ni. Jadi huraian tidak lagi. Terjemah ke apa sudah ada. Jadi satu gantang di zaman Nabi SAW ialah secupak dan 1/3 cupak kamu hari ini. Yang dimaksudkan 1 dan 1/3 cupak kamu hari ini itu maksudnya di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi dia besar. Manakah satu gantan tu 4 cupak. Kalau di zaman Nabi segantan tu mana 4 cupak dia tu. Bila di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz jadi secupak suku. Gitu je. Secupak bukan suku, 1/3. 1 cupak dan tambah 1/3 cupak. Itu sudah jadi segantan dah. Apa ni? Segantan hak zaman Nabi dah. Secupak dan 1/3 hak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Gitu. Maknanya orang di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz bila nak bui zakat lah kita kata, apa nama ni, peterah kita kata, dia bui 1 cupak dan 1/3 saja hak dipakai pada masa dia. Itu sudah menyamai dengan 1 gantang di zaman Nabi SAW. Artinya yang dikira ialah hak zaman Nabi itu. Kalau kata segantan mana? Segantan hak zaman Nabi. Bukan hak mungkin berubah kemudian itu tak kira. Jadi ini termasuk di dalam keberkatan lah hak zaman Nabi SAW ni, terus dipakai dalam hal-hal keagamaan. Dalam hal ketentuan banyak mana tu kena kira hak semua zaman Nabi. Jadi kalau nak kira hak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz nak boleh ke secupak tu banyak lagi lah, lebih berapa kali ganda lah daripada hak zaman Nabi tu. Jadi tak pakai hak tu, kena pakai hak zaman Nabi. Jadi orang tetap mengambil kira sukatan hak zaman Nabi tu, walaupun hak kemudian tu mungkin berubah, tak kira hak tu. Yang dikiranya ialah supaya hak zaman Nabi SAW. وقد زيد فيه سمع القاسم bin Malik al-Ju'aid. Jadi dalam setengah-setengah nuskhahnya dia ada sebut, ada tambah dalam sanad hadis inilah, isnad hadis ini. Kalau kita tengok hak ni hak tadi haddatsana al-Qasim bin Malik anil Ju'aid, mana dia riwayat secara an'anah, tetapi ada melalui apa nama ni, nuskhah yang lain, Qasim bin Malik itu dia kata dia dengar daripada Ju'aid, bukan ambil itu secara an'anah. Mana kalau dengar, kedudukan dia lebih kemah lagi. Kedudukan dia tu lebih kemah lagi. Jadi kalau kita tengok sini, gitulah. Jadi hak maksud, hak naknya kepada dia, yang dikiranya ialah yang dipakai di zaman Nabi SAW. Sebab ni masuk di bawah tajuk sebelah ma dzakara Nabi SAW wa hadda ala ittifaqi ahli al-ilm wa ma ajma'a alaihi al-haraman Makkah wal Madinah. Jadi makna hak dipakai di zaman Nabi itu, itulah yang disepakati oleh penduduk dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz sama dengan hak zaman Nabi itu, yang disepakati oleh penduduk Haramain itu, iaitu hanya 1 cupak dan 1/3 saja zaman Umar bin Abdul Aziz. Tapi orang tak pakai hak tu. Orang hak pakai hak zaman Nabi juga orang pakainya. Kalau dalam bab ibadat, nak melaksanakan, nak membayar zakat, apa orang pakai hak zaman Nabi. Untuk jual beli biasa ni, orang pakai hak tu. Hak zaman Umar bin Abdul Aziz tu besarlah. Artinya Nabi apa ya jadi orang tu tak pakai hak Nabi tu? Sebabnya Nabi SAW telah menyebut dan menggalakkan orang supaya pakai apa yang disepakati oleh penduduk tanah haram. Itu tajuk dia. Jadi hak ni pun gitulah.
Lepas tu riwayat daripada Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bentuk doa, dia kata ni, ya Allah, berkatilah untuk mereka pada sukatan mereka, dan berkatilah untuk mereka pada gantang mereka, dan mud mereka, yang cupak mereka. Maksudnya ahli Madinah. Jadi yang dipakai zaman kemudian tu, walaupun sudah maju dah dari segi perdagangan apa semua tu, tapi masih lagi duk pakai hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk dalam keberkatan doa Nabi ni. Sebab apa yang orang terus pakai hak Nabi tu, hak ahli Madinah. Sebab itu didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah soalannya Imam Bukhari nak sebut di sini, dia mari ni semua ni, ni kelebihan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang ditetapkan oleh orang-orang di dua tanah haram itu. Dan ini disepakati oleh ahli ilmu. Itulah Imam Bukhari nak sesuai dengan tajuk dia. Seterusnya, riwayat daripada Ibn Umar bahawa orang Yahudi membawa seorang lelaki dan seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berzina. Rekah ceritanya ni, hadis rekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruh supaya mereka berdua direjam berhampiran dengan tempat yang diletakkan jenazah, iaitu dekat masjid. Situlah direjam. Hak ni Imam Bukhari buat mari ni apa? Ya, ini kesan sejarah. Ini termasuk di dalam tajuk tu, wa ma kana biha min masyahidin nabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin. Dia ada beberapa juzuk kan. Terjematul bab tu, tajuk tu, ma dzakara nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadda ala ittifaq ahli al-ilm, wa ma ajma alaihi al-haraman, 2, wa ma kana biha min masyahidin nabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin wal ansar, 3. Ni hak ni hadis ni termasuk ataupun menepati dengan tajuk yang ketiga, bahagian yang ketiga daripada tajuk. Ataupun hak tu secara umum. Kalau kita kata nak masuk lagi, wa musallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4, wal mimbar, 5, wal qabr, 6. Jadi di sini disebutkan musallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di tempat sembahyang jenazah. Mana hak itulah tempat musallanya. Musalla ni bukan masjid. Tempat sembahyang gerhana matahari, tempat sembahyang raya, situlah. Dan kalau dia sembahyang jenazah pun situ. Artinya kita dapat tahu daripada hadis ini bahawa orang Yahudi, hak dua orang itu direjam di musalla, bukan dalam masjid. Musalla tu bukan masjid. Dia sembahyang hak ramai-ramai ni. Situlah. Itu yang kita tahunya daripada hadis ini. Dan hak ni orang ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diketahui tempat mana ketika melaksanakan hukuman rejam tu di mana. Dan di situ selain daripada pernah direjam situ, gapo dia lagi situ orang buat? Orang sembahyang jenazah, orang letak jenazah situ. Sebab itulah Imam Abu Hanifah dan ramai lagi ulama yang lain, imam yang lain, dia pegang sembahyang jenazah dia tak boleh dalam masjid. Dia kata kalau kita perhati dalam hadis-hadis ni, luar masjid. Ni macam sini, musalla tu, tempat dia letakkan jenazah dekat masjid, bukan dalam masjid, dia kata. Sebab apa dia tak boleh? Dia kata kalau kita perhati kebanyakan hadis gitu. Kalau ada pun jarang-jarang, itu kerana darurat, kata dia. Kerana darurat. Adapun Imam Syafi'i dia tidak. Dia pakai hak darurat. Hak Imam Abu Hanifah kata darurat tu, dia kata pada ketika lain pun boleh juga. Imam Abu Hanifah kata tak, pada ketika darurat saja. Sebab apa? Apabila dibawa ke jenazah, walaupun dia tu sudah dimandikan, sudah disiapkan, mungkin lagi terkeluar lagi najis dia tu, dan tidak sesuai. Najis ini letak di atas masjid. Dia buat ikut itulah. Najis itu tidak sesuai, dia letak atas masjid. Bukan soal jenazah tu. Jenazah tu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang mukmin itu tidak najis, sama ada pada ketika dia hidup atau lepas dia mati. Situlah pegangan Syafi'inya. Dah tidak najis, bolehlah bawa datang masjid. Lepas tu soal mungkin keluar, itu sudah disiap dah. Tak kira dah tu. Maknanya sebelum dikapal ke apa tu, kira-kiranya hak yang dibuatkan oleh orang mandi mayat ni, dia pecek perut, dia apa semua, dia kira-kira siap dah.
Kalau nak keluar lagi itu kira dimaafkan. Sebab atas dasar kehormatan manusia tu. Apalagi orang mukmin. Dan Nabi SAW kata orang mukmin itu tidak najis. Jadi sebab itulah dia kata boleh letak atas masjid. Adapun Imam Abu Hanifah, dia tengok amalan Nabi SAW banyakkannya lagu mana? Tidak atas masjid. Padahal hadis tu tahu dah hadis tu. Tidak atas masjid. Jadi sehingga maklum tempat sembahyang jenazah tu mana. Iaitu dia kata di sini min haitsu tudha'ul janaiz 'indal masjid, dekat masjid. Bukan dalam masjid, dekat masjid. Situlah diletak jenazah untuk disembahyangkan. Dan di situlah juga direjam. Dan kalau kita kata indal masjid, maknanya indah tu dengan makna dalam tak boleh. Sebab apa? Saat ni rejam, takkanlah rejam tu dalam masjid. Tak pernah sabar, rejam tak boleh dalam masjid. Nak menikah boleh lah. Rejam ni akan mati orang dan tumpah darah situ. Dan darah itu najis. Jadi tak boleh. Jadi hak tujuan Imam Bukhari nak cerita di sininya, apa yang kita tahu daripada Nabi SAW ni segala-galanya, dari sudut sejarahnya, dari sudut tempatnya, dari sudut gapo-gaponya jelas berlaku. Dan kita kena tunggu hak itulah hak lebih molek. Gitu dia nak ayat. Itulah yang dikatakan sunnah. Tapi kalau lagu ni, misalnya Imam Syafi'i, dia semayang jenazah dalam masjid misalnya, itu orang tak panggil bid'ah, waktu masih khilaf lagi. Jadi waktu sebab dia pun ada asas sunnah juga, cuma masing-masing ijtihad lah tu, tak apa lagu tu. Ni nampak hak dia lebih dekat dengan sunnah, tak apa. Masih khilaf lagi. Lepas tu riwayat daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak Bukit Uhud. Bila dia balik daripada perjalanan dia nampak Bukit Uhud. Dia pun kata, inilah bukit yang mencintai kita dan kita mencintainya. Ya Allah, Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram, mengisytiharkan Mekah sebagai tanah haram, dan aku menjadikan kawasan di antara dua labah di Madinah ni, dua kawasan berbatu di Madinah ni sebagai tanah haram di sini. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahawa ni kesan-kesan Nabi SAW tu apa dia? Bukit. Kesan-kesan Nabi, kesan-kesan sahabat Muhajirin dan Ansar situ kan berlaku peperangan ke apa, dan ramai yang dikebumikan di situ. Jadi hak ni adalah tempat yang bersejarah. Tempat yang bersejarah ni kita kena tahu. Tu. Sebab benda-benda ni penting untuk orang kemudian. Kita kena tahu. Yang keduanya, hadis ini juga menunjukkan bahawa kasih kepada tempat kita, kasih kepada tanah air, kita kata itu tidak salah mengikut sunnah. Cinta kepada tanah air tidak salah. Dan kita boleh kata Bukit Uhud itu cinta kepada kita, tidak salah. Secara bahasa kiasan. Begitu juga kita kata kita kasih kepada bendera tu kasih kepada kita, misalnya kita kata tak apa benda lagu tu, sebab dia bahasa kiasan. Jadi setengah ulama kata sini kasih tu, bukit tu nak kasih lagu mana? Kasih sungguh lah kata dia. Lagu mana? Allah SWT bui dia reti, ada perasaan kasih. Itu satu lagi ulama mengatakan kasih Bukit Uhud ni, kasih ni maksudnya bukan Bukit Uhud tu sendiri, orang-orang yang berada di Bukit Uhud itu, yang telah dikebumikan di situ, mati di situ kerana memperjuangkan Islam. Itu maksud Bukit Uhud tu kasih kepada kita tu. Demo-demo tu, orang duduk situ tu sampai mati ke diri itu sebenarnya kerana kasih kepada kita. Gitu maksud dia. Bukan makna bukit tu sendiri kasih. Bukit tu tidak ada perasaan apa. Walau bagaimanapun, secara umumnya boleh dibuat kesimpulan, maknanya seseorang tu boleh menyebutkan tanah air dia, negeri dia, sesuatu tempat di negeri dia tu, apabila dia ingat tak apa, dan menyatakan kasihnya tak apa. Ya Allah, Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Adakah Nabi Ibrahim yang menentukan Mekah itu sebagai tanah haram? Tidak, dia hanya mengisytiharkan. Ia menentukan itu sebagai tanah haram Allah Subhanahu wa taala.
Dan aku menjadikan Madinah ni yang terletak di antara dua labah dia sebagai tanah haram. Tabahu Sahal 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Uhud. Jadi ini semua ni termasuk bapa Imam Bukhari buat mari sini sebab ia termasuk di dalam masyahid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di tempat-tempat yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di situ. Hak tu masuk. Muhajirin dan Ansar. Begitu situ juga adanya. Jadi kita kena tahu orang-orang yang mengambil berat tentang sunnah, dia bukan mengambil berat tentang ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar sahaja. Tidak. Bukan segala-galanya yang berkaitan dengan Nabi itu, dengan sahabat-sahabat dia Muhajirin dan Ansar, dia ambil berat. Sehingga dia tahu di sini gapo dia yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia kasih kepada tempat-tempat apa. Dia ada latar belakang dia. Hak tu kita kena tahu. Dan nak tahu hak tu tak dapat tidak, kita mesti kena mengaji sunnah. Hak tu Imam Bukhari naknya. Dan apabila kita tahu ada kelebihan dia apa? Misalnya orang situ mati syahid lah. Lagu mana sikap sahabat-sahabat tabi'in buat terhadap tempat tu? Adakah dia puja tempat tu? Tak. Adakah dia ambil tanah tempat tu? Ambil berkat ke apa? Tak. Jadi lagu tu lah kita kena pegang teguh dengan Quran dan sunnah ni. Walaupun tempat tu istimewa. Istimewa tu lagu mana? Lagu mana kita nak buat terhadap tempat tu? Kita tak boleh buat satu kalu. Orang yang berpegang dengan sunnah, dia ikut sunnah juga. Dari segi pergi melawat untuk menimbulkan semangat, mengingatkan kita kepada sejarah sahabat dulu, perjuangan mereka, betapa susah payahnya Islam ni nak tersebar lagu mana. Apalagi kalau kita tahu sejarah, misalnya perang Uhud, bukan main dahsyatnya, berapa ramai sahabat yang mati di situ. Dan sahabat ni tu berjuang sehingga sampai Islam ni kepada kita. Dengan maksud tu, ambil iktibar, ambil semangat dia tu, bukan nak pergi ambil tanah dia tu. Adapun ajaran yang sesat, dia jadi lagu lain. Usah kau kubur Nabi, usah kau kubur sahabat, tak tahu mana tu. Hak lain-lain suku sakak tu ambil, pergi puja. Apabila kita ni tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, boleh jadi gitu manusia ni. Seperti mana hak lain-lain lah. Hak Nabi kata orang-orang Yahudi, orang Kristian dan lain-lain umat dulu, kalau ada orang soleh mati situ, dia akan buat masjid, buat tempat ibadat, dan dia akan buat patung orang tu, macam-macam lah buat. Gitu hak jadinya. Kalau tidak jadi gitu pun dalam bentuk lain, dalam bentuk pemujaan lah terhadap tempat tu. Tetapi Nabi SAW tak ajar lah gitu. Sahabat-sahabat dia tak ajar gitu. Dengan sebab itu kita yang mengikut sunnah ni tak ada tadi, yang benda-benda tadi tu tak ada, benda-benda bid'ah tu tak ada. Lepas tu riwayat daripada Sahal, dia kata jarak di antara jidar, yakni dinding masjid Nabi SAW di sebelah kiblat tu dengan mimbar dia ialah kadar boleh lalu biri-biri ataupun kambing. Tu je mana jarak dia, bukanlah luas sangat. Ni kita kata alah ke kiblat, ni mimbar, dengan dinding kat sana sepit je. Tidak kata jauh, tidak. Gitu. Jadi hak ni nak tahu sejarah lah. Tak boleh kalau letak jauh. Apakah jadi bina? Dah. Tidak timbul tu. Boleh kalau nak letak jauh sikit ke depan kau. Boleh. Senang nak lalu, nak cuci, nak apa, tu masalah lain. Cuma di sini nak ayatnya hak zaman Nabi dulu lagu mana. Kemudiannya apabila masjid tu dibina lain, tidak jadi lagu tu. Dah, tidak jadi lagu tu. Hak asalnya nak ayat. Jadi kita boleh tahulah hak asal. Jadi perubahan yang berlaku kemudian bila kita tahu hak asal tu terpelihara, kita tahulah. Ni hak asalnya gini. Tapi lah ni jadi gini, kita tahu perubahan tu. Jadi bila kita tahu ni tidak sebuah asas, apa dia buat tidak sebuah asas, kita boleh tahulah sejarah dia tu, boleh jujuk boleh. Maknanya segala-gala kita boleh tahu. Kalau kita ni betul-betul nak berpegang dengan Quran dan Sunnah, kita ambil beratlah benda ni, sehingga kita tahulah sejarah-sejarah dia. Tu tujuan Imam Bukhari nak cerita di sini.
Tidak semestinya benda tu maknanya hak ni lah yang terbaik, kena buat lagu ni, tak boleh ubah. Tak, tidak makna gitu. Hanya sejarah yang kita perlu tahu. Riwayat daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kawasan di antara rumahku dan mimbarku adalah raudhatun min riyadil jannah. Rumah yang dimaksudkan di sini ialah rumah Aisyah. Sebab apa dalam riwayat yang lain disebut kawasan di antara raudhah, kubur aku. Dan mimbarku adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Seseolahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini isyarat dah. Pada ketika yang lain dia royak kubur dia situ. Cuma bukan semua tahu mungkin pada masa itunya. Dan kubur tu iaitu rumah dia. Rumah tu rumah siapa? Isteri orang lain. Tempat rumah tu yang dimaksudkan, yakni rumah Aisyah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai rumah dia. Ataupun dalam hadis yang lain raudhah dia, yakni kubur dia. Dia kata tu tentu sekali ketika dia tak mati lagi. Maknanya dia royak dah. Hak tu situ yang akan jadi kubur dia. Jadi tempat tu adalah satu taman daripada taman-taman syurga, dan mimbarku berada di atas haudku ataupun di hadapan haudku, yakni kolamku. Jadi apa maksud? Rumahku, kawasan di antara rumahku dengan mimbarku satu taman daripada taman-taman syurga. Kalau kita tengok dalam hasyiah Sahih Bukhari ni, dia ada sebut beberapa pendapat. Di antara dia sebut yajuz an yakuna haqiqah. Boleh jadi, tidak mustahil, bahawa yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga tu hak lani tu lah, hak lani tu. Kawasan antara kubur Nabi dengan mimbar dia tu memang hak tu adalah betul-betul satu taman daripada taman syurga, yang ni dengan cara dipindahkan ke syurga. Hak ni hak bahagian dunia yang akan dibawa pergi ke dalam syurga. Itu maksudnya. Wa annaha tunqalu ilal jannah, akan dipindahkan hak ni. Maknanya hak dunia ni, hak lain ni akan hancur lebur tak tahu gimana dah. Tapi hak tu Allah Subhanahu Wa Taala akan bawa pergi ke dalam syurga. Bawa pergi ke dalam syurga, dia sesuai dengan syurga lah pula, tidak jadi sesuai dengan bumi ni lah. Sesuai dengan syurga dari segi keluasannya, dari segi keindahannya, dari segi apa-apanya, dia akan jadi sesuai dengan syurga. Tapi asalnya hak ni dalam dunia, pergi dalam syurga. Itu yang kedua, ada juga ulama mengatakan beramal di sini, di tempat tu, akan membawa seseorang itu ke syurga. Itu maksudnya. Jadi kawasan di antara rumahku dan mimbarku itu adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Artinya orang yang duduk di situ, dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Duduk situ, buat amal situ, akan masuk syurga. Akan berada di dalam taman syurga seksa. Bukan tempat tu akan masuk dalam syurga. Tak. Tetapi kerana dia duduk di tempat tu, membawa dia tu masuk ke dalam syurga, taman syurga. Itu maksudnya. Dan Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengan dia berhujah dengan hak ni. Dia kata ini hujah lebihnya Madinah. Sebab apa? Sebab diketahui bahawa dikhususkan tempat tu daripada tempat-tempat lain. Tentu kerana kelebihan dia. Kerana kelebihan dia. Ini menunjukkan Madinah tu lebih daripada hak lain. Kirmani mengatakan, ini juga salah seorang pensyarah kepada Bukhari ini, dia kata raudhatun min riyadil jannah, di sini dengan hadzaf, maksudnya dengan buang adat syabah, iaitu ka raudhatin. Jadi kawasan di antara rumahku dengan mimbarku itu seperti satu taman daripada taman-taman syurga. Seperti. Tapi buang hak tu untuk menunjukkan betul-betul serupa. Buang seperti itu. Sebab apa, dalam hadis ni tak ada seperti biasa di dalam bahasa Arab ni. Kita bahasa Melayu pun gitu juga. Kalau kita kata awak serupa lembu dari segi bodohnya, itu pun
Perbandingan juga, awak serupa lembu saja, boleh. Dia kau tinggi tu daripada awak tadi. Sebab tidak ada ayat dari segi mana serupa. Jadi orang boleh fikir macam-macam lah. Dari sudut ni, dari sudut ni banyak. Tapi kalau sebut dari segi kebodohan, dari segi tu serupa tu, dari segi lain tak serupa. Tapi kalau tak sebut dari segi tu, dia boleh pergi banyak fikirkan. Tapi kalau kata awak seperti lembu, kalau kata awak lembu, lagi tinggi lagi. Maknanya sehingga kita tidak bandingkan awak seperti, tak ada seperti, betul-betul lembu. Makna begitu. Itu lagi tinggi lagi. Supaya juga dalam hadis ni, dia tidak sebut kaf, dia tidak sebut, orang panggil adat syabah. Yang ni untuk menceritakan betul-betul, maknanya terjamin betul-betul orang yang duduk situ, amal situ, supaya dia duduk dalam syurga. Mana dari segi jaminan tu betul-betul supaya dia duduk dalam syurga. Gitu. Ada juga ulama yang mengatakan yang keempatnya, sesiapa yang tetap beribadat di situ, maka dia akan mendapat satu taman di dalam syurga sebagai balasannya. Dan orang yang duduk dekat dengan mimbar Nabi SAW tu, dia akan berada dekat di kolam Nabi SAW. Sebab yang kata, ada ulama mengatakan mimbar yang ala haudi itu mimbar Nabi SAW ni, Allah SWT akan bawa pergi ke sana, duduk dekat kolam Kautsar dia tu. Ada juga ulama mengatakan orang yang duduk dekat mimbar itu, dia buat ibadat situ, seesok kelebihannya dia akan dapat duduk dekat mimbar Nabi, dekat kolam Kautsar. Dia kata gitu. Jadi macam-macam lah. Itulah di antaranya yang disebutkan dalam hasyiah. Jadi ke mana-mana pun maklum, ni member Nabi duduk situlah kedudukan. Ni rumah dia, yang mana kemudiannya jadi kubur dia. Siapa sekarang ni? Ini semua berkatnya berkat ikut sunnah lah. Bergai dengan sunnah. Dan Nabi kata gini lebih, memang orang berebut-rebut pakelah ni, orang berebut-rebut, jadi penuh sama situ, penuh sama. Sebab apa? Nak ni. Ini semua kenapa? Kerana nak mengikut sunnah Nabi SAW, ikut what Nabi kata. Siapa dia lagi hak kita akan percaya? Nabi lah. Jadi hak dia kata tu kat jalan dah, kita buat molek situ. Jadi siapa-siapa hak boleh pergi tu, bila ngaji ni kita tahulah ni tempat ada kelebihan, carilah. Jadi kalau kita pergi lama, mungkin ketika tidak sibuk sangat, kita pergi umrah, kita kata umrah, kita boleh dapat peluang. Dapat peluang. Jadi kawasan antara tu mana luas lah, luas. Duduk situ, buat ibadat situ. Kelebihannya bila kita tahu sini ada kelebihan, kita pergi. Masa ni misalnya ada kelebihan, boleh kita tahu belakang. Kita tahu mana? Tahu daripada sunnah Nabi SAW. Jadi kelebihan orang yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah ni, iaitu mungkin kalau dia buat sikit pun, kalau dia tahu tepat tu tepat molek, dia dapat lebih juga. Dia tahu masa tu, masa yang molek, dia dapat lebih juga. Itu kelebihan. Hak ni tak boleh pergi hak ni. Kalau kita mengaji sunnah, mengaji hadis, dululah kita tahu. Orang ngaji benda lain, boleh tak boleh tinggal hak ni. Kata kalau dia ngaji fiqh, bab ni tak boleh, kena pakai hadis juga. Bab kau dia ngaji ke dia, tak tahu kalau dia orang gapo, dia mesti kena pakai hak ni. Mesti kena pakai. Pakai hak lain tak jadi, tak boleh. Tak boleh. Dia kena pakai hak ni. Kalau pergi sana kena pakai hak ni. Lepas tu riwayat daripada Nafi' daripada Abdullah, beliau berkata Nabi SAW mengadakan pertandingan, perlombaan di antara kuda-kuda. Jadi ini tanding kuda, berlomba. Boleh. Tidak kata jadi kau buat nyayo kau binatang. Tak. Tapi kalau berlomba kuda tu tak nyayo, betul tak? Kalau berlomba kuda, dan kuda tu untuk kita nak guna, buat perang ke apa, ada faedah. Ada faedah. Jadi di sini
Kita boleh tengok gapo dia ni. Masyahid ni termasuk dalam masyahid ni. Masyahidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat-tempat yang Nabi pernah pergi, Nabi buat gapo? Nabi buat pertandingan di sini. Lomba kuda. Jadi kuda hak dikuruskan mula-mula dia bagi makan banyak. Lepas tu dia dia tidak bagi makan lagu tu. Dia kawal makanan. Sehingga kuda tu jadi kuruh. Bila jadi kuruh tu dia jadi molek. Dia lari pun derah. Tidak mudah lenguh, tidak mudah lelah kuda tu. Ni cara orang dia buat lah. Amal tu jarak dia je. Perlombaan tu hafiat, daripada hafiat sampai kepada thaniyatul wada'. Dan kuda yang tidak dikuruskan dengan cara yang tertentu tu orang panggil tadmir. Kuda yang tidak ditadmirkan ataupun diidmarkan itu amatnya, jarak dianya perlombaan tu iaitu thaniyatul wada' hingga kepada Masjid Bani Zuraik. Maknanya lebih dekat lah. Kalau kuda jenis tahan jenis molek tu jauh lah perlombaannya daripada hafiat kepada thaniyatul wada'. Dan hak tidak diidmarkan atau tadmirkan, jarak dianya ialah thaniyatul wada' kepada ataupun hingga ke Masjid Bani Zuraik. Mana dekat sikit. Jadi nak berlomba pun mana tengoklah kelas mana. Jadi kelas ni setara ni, tidak kata siapa buat nyaya ke kuda tu. Jadi binatang tu pun kalau kita jaga dengan kaedah-kaedah tertentu, dia boleh meningkatkan kemampuan dia. Jadi hak tidak mampu tak boleh kita bui lebih. Biar padan nak berlomba ni, lagu ni sama serupa. Itukah kaedah berlomba. Itu yang pertama. Kita boleh tahu tepat tu dalam hadis ni. Yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW dia berusaha nak meningkatkan alat-alat untuk perang sesuai dengan zaman dia tu. Kuda ni macam-macam cara dia buat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabat ni berlatih. Tidak kata pergi perang, pergi gitu gini ni, pergi gitu dak. Dia ada buat latihan. Latihan tu latihan berlomba kuda, latihan main pedang, latihan mana sesuai dengan zaman dia. Maknanya benda-benda ni adalah perlu. Benda-benda ni adalah perlu. Bila-bila masa orang yang mengikut sunnah, dia akan ikut ni. Dia akan ikut ni. Perlombaan tak. Kalau dah ni lomba kereta kok. Tapi lomba kereta bukan nak judi nak apa dak. Biar ada faedah lah. Daripada hadis ni juga kita boleh faham bahawa sukan ni dalam Islam ni tak apa. Nabi SAW pun bersukan, tapi sukan dia tu jenis lagu ni, jenis yang ada faedah. Kalau kita learn ni belajar silat kau belajar lah, seni mempertahankan diri tu ada faedah. Mana belah-belah kita peluh, kita boleh ilmu, kita boleh tolong orang, kita boleh gapo. Sebab itulah Nabi SAW ajar suruh belajar berenang gapo semua tu ada faedah. Ni kalau kita hebat, kita kata hebat main sesuatu permainan zaman ni lah, orang duduk sibuk macam-macam mainan tu, tak apa faedah. Kalau orang jatuh lemah air tak boleh nak terjun, dia tak reti pun nak pelaga guli tu boleh lah, nak pelaga guli tu ataupun bowling kau gapo-gapo kau hak tak ada faedah. Ataupun paling tinggi hak ada lah ni, orang duduk gambar tu dia peluh saja, hak lain faedah lain tak ada juga. Hak Islam, hak Nabi SAW ajar dia hak sebenarnya, kalau nak bersukan ada faedah, sehat pun sehat, boleh sesuatu ilmu yang mana kita boleh tolong, kita boleh bela, kita boleh perjuangkan agama kita. Tu makna baru betul. Bukan mana kata Islam dia tak boleh sukan ke apa, tak, tapi biar ada faedah. Kalau tidak, tak ada guna lah betul. Abdullah bin Umar adalah termasuk di antara orang yang ikut serta dalam perlombaan itu. Mana sahabat-sahabat ikut. Jadi kita boleh tengok sini banyak perkara lah, banyak perkara. Nabi SAW ajar ni cara sunnah dia nya, iaitu aktif, bergerak, cergas, bukan lemah, slow, tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Sebab kita diperlukan dalam kehidupan ini macam-macam. Yang diperlukan kita. Perang, gapo, tolong orang, hak tu. Jadi cara orang-orang Islam ni tidak serupa hak lain lah. Mana dia tinggal segala-galanya hak dunia ni, tidak lagu tu.
Bahkan dia melengkapkan diri dia untuk kebaikan. Seterusnya riwayat daripada Sya'bi daripada Ibnu Umar lagi. Dia kata, aku mendengar Umar di atas mimbar Nabi SAW. Artinya di zaman Sayyidina Umar tu mimbar Nabi SAW tu ada lagi. Itu kita boleh tahu. Dan hak naik duduk atas tu kalau zaman Nabi, dia. Kalau selepas dia, hak layak duduk situ, naik situ untuk kecek orang, tidak main-main, iaitu khalifah pengganti dia. Zaman Sayyidina Umar, situ juga. Mimbar tu juga. Lepas tu Sa'id bin Yazid berkata, aku mendengar Uthman bin Affan berucap di atas mimbar Rasulullah SAW. Zaman Sayyidina Uthman ada lagi mimbar itu. Sayyidina Uthman pun berucap di atas mimbar itu juga. Mimbar Rasulullah. Mana mimbar tu mimbar daripada zaman Nabi SAW lagi. Bukan mimbar orang lain buat. Macam lah ni orang tak kata dah mimbar tu mimbar Nabi. Dah orang tak kata. Sebab apa, sudah banyak kali dah berubah tu. Buat hak mimbar hak Nabi tu tak ada dah. Zaman lah ni. Tapi pada masa tu disebutkan dalam hadis Bukhari ni ada lagi. Sayyidina Uthman pun naik atas mimbar tu lah juga ni. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan bahawa Aisyah berkata, selalu diletakkan untukku dan untuk Rasulullah besin ni, bekas air ni. Fanashra'u fihi jami'an. Kami pun mengambil air serentak sekali daripada bekas. Jadi maknanya disediakan. Bukan Nabi sendiri, bukan Aisyah sendiri, orang lain sediakan. Mana khadam dia lah. Khadam dia pada masa tu kan ada hamba sahaya ke apa, ataupun orang yang nak pergi khidmat lah, tidak semesti hamba. Macam Anas bin Malik, dia tidak hamba, tapi dia khidmat. Hak je khidmat dia lah. Dia cadar selalu. Kalau Nabi nak mandi, tahu dah pagi misalnya masa-masa sekian Nabi nak mandi, jadi dia bubuh air dalam bekas. Bubuh air dalam bekas tu, Aisyah kata, kami pergi, mana Nabi dengan dia pergi ke bekas tu dan ambil air, cebok air tu buat mandi sekali. Sekali mandi. Jadi kita kata mandi tu kira-kiranya mandi untuk mengangkat hadas lah. Jadi mandi tu mandi sekali. Hadis ini menunjukkan bahawa boleh suami isteri ni mandi sekali tak apa. Bahkan itu bukan sekali dua, banyak kali dah. Bukan seorang isteri, hak lain pula begitu juga. Menunjukkan Nabi SAW ni mesra dengan isteri-isteri dia. Yang kedua, cebok air ni hadis ni ringkas. Di tempat yang lain disebut cebok dengan tangan. Buat mandi junub saat ni cebok dengan tangan, menunjukkan tidak kata jadi mustakmal. Bila guna dengan tangan tu kekiranya titik lah sikit sebanyak tu. Ambil daripada bekas yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiganya, air lebihan perempuan boleh digunakan oleh lelaki. Air lebihan lelaki boleh digunakan oleh perempuan. Hak lelaki buat guna untuk mengangkat hadas dah air tu, kira-kiranya ada lah titik ke masuk air, dia buat guna sikit sebanyak, tak apa. Inilah asas dia. Sebabnya ada setengah-setengah ulama tu dia kata tak boleh. Hak lepas orang perempuan guna, bukan guna tu maknanya air hak dia mandi dia tak ada dah. Bekas tangan dia ke titik ke sikit sebanyak air hak dia guna untuk mengangkat hadas tu, orang lelaki tak boleh guna untuk mengangkat hadas. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini, zaman sahabat lagi Aisyah kata, apa ada orang kata lagu tu, aku sendiri mandi dengan Nabi SAW. Kadang-kadang dia ambil dulu, kadang-kadang aku ambil dulu, gitulah. Duduk bersilai tangan tu, duduk ambil. Tak apa. Itu yang ketiga. Yang keempat pengajarannya, hak ni biasanya dia mandi di dalam hadis yang lain disebutkan dalam gelak ni. Apabila dalam gelaknya sentuh tangan tu bila mandi, takkan mandi tu pakai sarung tangan. Maknanya sini tak apa sentuh suami isteri, tak batal Ismail. Kalau batal tak boleh dia ambil sekali lagu tu. Apalagi dalam keadaan gelak, mestinya sentuh. Kalau tidak gelak lagu mana? Kalau tidak gelak pun tak apa juga kita kata. Tapi banyak hadis-hadis ni kita tengok
terutamanya waktu pagi kan gelap, mai subuh tu gelap lagi. Orang sampai dulu pelita ni tak ada mana. Pelita tu terhad sangat. Jadi kiranya kemungkinan untuk bersentuh-sentuhan tu banyak sekali. Itu yang keempat. Yang kelimanya, menunjukkan bahawa orang perempuan dan lelaki ni Islam suci, tidak kata kotor ke apa dak. Walaupun dia berjunub, dia tetap suci. Mana sehingga air dia yang dia guna tu tidak kata jadi najis dak. Jadi ni bukan ni fanashra'u fihi, mana kami ambil air daripada bekas itu untuk dicurahkan ke atas tubuh, gitu maksudnya. Ada juga setengah-setengah orang tu dia faham tak kena lah, dia faham. Kami masuk duduk dalam tu dua-dua orang, duduk dalam basin tu. Jadi main semua budak-budak lah lagu tu nak. Apa kejap kalau lagu tu tak sesuai, tak kena tu, bukan lagu tu. Maknanya dia duduk bekas tu, maknanya cebok air. Maknanya duduk di sana cebok. Dia cebok gitu. Cebok tu kalau ada cetung, kalau kita kata lagi molek. Kalau tak ada pun dengan tangan pun, seperti mana yang tersebut dalam hadis ni di tempat lain dengan tangan, tak apa. Itu yang keempat. Yang kelimanya kita dapat tahu Nabi SAW guna bekas-bekas. Dia guna juga. Zaman dia tu sudah ada bekas. Kadang-kadang orang kita ni buat kejahil pun tak mengaji. Kalau mengaji agama tidak mengaji hadis punya jumpa. Apalagi kalau mengaji hadis, dia kata pisah cukur tak ada lah zaman Nabi dulu, sebab tu orang tahu janggut misalnya dah. Itu jahil lah. Padahal dalam hadis ni banyak sebut pisah cukur ke apa, banyak tahu. Supaya juga kalau lah orang ni tak tahu zaman Nabi, dia ingat mundur sangat. Bekas-bekas besing ni ada dah besing. Kita tahu mana? Ni dalam hadis ni. Kalau apa nama ni, cukur-cukur tu istihdad itu. Dia ada bak suku dah waktu tu. Jadi kita boleh tahu benda-benda ni. Ni sejarah. Zaman tu ada gapo, ada dah. Hak tak ada lagi, jelas kita tahu apabila kita mengaji sunnah. Itulah. Waktu riwayat daripada Anas, Nabi SAW telah bersumpah, telah mengadakan majlis bersumpah di antara orang Ansar dan Quraisy di rumah aku yang terletak di Madinah. Sumpah untuk apa? Untuk menuntut bela, untuk membalas orang-orang kafir yang menipu Nabi SAW dan membunuh beberapa orang sahabat dia. Di rumah aku lah di Madinah. Dan Nabi SAW berqunut selama sebulan, di mana dia mendoakan keburukan, ataupun Nabi SAW dalam riwayat lain disebut laknat, akan datang pada laknat. Di sini disebut dia doa keburukan terhadap beberapa kalangan, beberapa kabilah daripada Bani Sulaim, beberapa kalangan daripada Bani Sulaim. Jadi Nabi SAW pun ada buat apa ni, sumpah, berjanji, pakak berjanji bahawa kita akan gini. Maknanya boleh lah betul. Dan Nabi SAW sendiri pernah buat. Dan untuk bersumpah benda-benda lagu ni tidak nanti dalam masjid, di rumah, di mana-mana boleh. Misalnya di sini dia sebut di rumah aku, Anas kata. Dan dalam semaya boleh kita doakan. Ini orang panggil qunut nazilah. Qunut subuh tu Nabi SAW qunut sebulan. Ini dalam hadis, bukan sokno. Tetapi ialah ada khilaf lah di kalangan ulama waktu di tempat dia lah. Di sini dia berdoa sebulan. Yang mana mereka ini telah membunuh beberapa orang qurra, sahabat-sahabat Nabi yang pandai mengaji Quran. Dia tipu. Dia kata sana nak mengaji, hantarlah orang-orang, kamu pergi mengajar pupuk kita ni. Padahal dia cadang dah. Dia tunggu dah sampai setepat tu dia kepung, dia bunuh. Gitu. Ada juga peristiwa yang lagu tu. Jadi Nabi SAW sedih sangatlah dengan peristiwa tu.
Lepas tu riwayat daripada Abi Burdah, dia kata aku pergi ke Madinah, aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam berjumpa dengan aku. Hadis ni sudah kita jumpa dalam manaqib dulu. Dia pun kata mari pergi ke rumah. Mari pergi ke rumah. Jadi apa yang Abi Burdah ni anak kepada Abu Musa Al-Asy'ari, Abi Burdah. Jadi dalam riwayat yang lain, tidak dalam riwayat Bukhari ni, umpamanya dalam Musannaf Abdul Razak ada disebutkan. Begitu juga dalam riwayat-riwayat yang lain ada sebut. Dia kata apa dia pergi ke Madinah tu. Dia pergi tu kata dia, arsalani abi ila Abdullah bin Salam, ayah saya hantar saya pergi jumpa dengan Abdullah bin Salam li ata'allama minhu, untuk saya belajarlah daripada dia, belajar dengan dia. Bila saya pergi tu, dia pun tanya saya, man anta, siapa? Dia tak kenal lah. Saya pun ceritalah kepada dia, anak ni. Oh, dia pun mengalu-ngalukan kedatangan saya. Jadi bila dia tahu ni anak saya dia ni, dia pun layan lah. Gini kata dia, mari kita pergi ke rumah. Kalau pergi ke rumah, aku boleh beri kamu minum dalam bekah Nabi. Dalam apa di mangkuk Nabi buat minum dulu, mana ada dengan dia. Boleh kata dia. Lepas tu kalau kamu pergi di rumah dekat tu ada masjid. Masjid tu Nabi pernah semaya situ. Mu boleh semaya situ. Dia raya. Jadi dia layan lah. Gitu caranya. Jadi kata Abu Burdah ni, aku pun pergilah dengan dia. Bila sampai sana dia pun jamu sawit. Sawit ni kalau kita ni dia campur lah. Campuran macam holik tu, kita kata holik tu. Jadi bubuh air gitu. Kaca-kaca sedap kalah. Minum gitu. Jadi sawit ni dia campur macam-macam lah. Gandum, watama, macam-macam campur dalam tu. Dan dia beri makan kepada saya watama. Saya pun semayang dalam masjid dia tu lah. Masjid dia kata Nabi SAW pernah semayang situ. Gitu. Jadi daripada hadis ni kita boleh tahu mana ada mangkuk Nabi SAW guna buat minum. Dan mangkuk tu tidak khusus dengan isteri-isteri dia, anak pinak dia tak. Sahabat-sahabat dia pun ada. Mangkuk bekah Nabi SAW minum tu ada. So yang kedua, kita dapat tahu juga bahawa masjid di zaman Nabi SAW ni banyak. Nabi SAW tidak ikat sahabat-sahabat dia tu, terutama jauh sikit, supaya mesti kena pergi masjid dia. Dah maya tempat dia ada banyak masjid. Dan Nabi SAW pergi juga semaya situ. Tidak kata dia semaya tempat dia semua dak. Termasuklah kata masjid dekat rumah Abdullah bin Salam ni, yang mana Nabi SAW pergi semaya situ. Jadi banyak masjid. Sekarang ni kalau kita pergi tempat-tempat ni, mungkin dia ada tanda-tanda sajalah, sebut sini tempat ni, goni dulu gitu je lah. Kerana ada pun, sebab kebanyakannya sudah jadi rumah ni lah, kawasan rumah orang. Hak tu hak naknya. Hak nak di sini iaitu bekah-bekah Nabi SAW. Ini termasuk di dalam apa-apa yang terdapat di Madinah. Di Madinah. Dan inilah yang menjadikan Madinah tu lebih daripada tempat-tempat lain pada suatu ketika dahulu. Pada suatu ketika dahulu, iaitu zaman sahabat lah. Zaman sahabat. Adapun zaman yang kemudian tu, dia tidak lebih mana dah Madinah tu. Lepas zaman Imam Malik, lepas pada tu kurang-kurang dah lah. Kurang-kurang Madinah. Jadi ilmu sunnah ni kalau dia pindah ke lain. Dia pindah ke lain. Kemudian riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Umar menceritakan kepadanya. Ibnu Abbas ni walaupun dia tak dan dengan Nabi SAW lama, dan dia dan pun mana dia masih lagi kecil lah, tapi dia banyak belajar daripada Sayyidina Umar. Sehingga ulama-ulama mengatakan dia ni anak murid khusus Sayyidina Umar, Ibnu Abbas. Sebab itulah Imam Syafi'i, dia kalau di kalangan sahabat ni, tok guru nombor satu dianya Ibnu Abbas.
Kita kata apa ya Imam Syafi'i? Ambil orang budak kecil hak lain ramai lagi hak tua. Hak lebih dulu lagi sebelum Ibnu Abbas ada lagi tu, dia tu tua dah. Apa ya Imam Syafi'i ni ambil Ibnu Abbas? Tak jadi masalah. Walaupun dia ni budak lagi, semasa Nabi SAW duduk di Madinah tu budak lagi, dan Nabi SAW wafat tu dia masih lagi budak lagi lah, remaja lagi. Tapi Nabi SAW satunya doa khusus untuk dia beberapa kali. Doa biar dia ni jadi alim besar. Bukan sekadar tu saja, doa biar dia ni alim lebih dalam Quran. Dua. Yang ketiganya, dia ni rapat sangat dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu hak penting. Jadi ambil daripada Ibnu Abbas ni seolah-olahnya ambil daripada Sayyidina Umar. Gitu. Bukan semata-mata dia tu dah. Sebab dia tu ambil daripada Sayyidina Umar. Adapun hadis dia ambil daripada Nabi SAW secara langsung, itu tak banyak. Setengah ulama mengatakan pak ya. Ada lagi yang mengatakan lebih daripada itu, tapi tak banyak lah. Tak banyak. Hak tu hak dia dengar sendiri daripada Nabi. Hak lain-lain, hak riwayat tu dia ambil daripada orang lain. Tapi kok mana-mana pun banyak kan riwayat dia tu, walaupun dia tak dengar sendiri daripada Nabi, banyak menunjukkan dia ambil berat. Dia belajar sungguh-sungguh sehingga dia tahu apa-apa yang berlaku pada Nabi SAW. Kemudian riwayat daripada ni, dia kata Nabi SAW menceritakan kepadaku, Umar kata, dia kata apa? Nabi kata, malam tadi ada orang mari daripada Tuhanku. Ketika Nabi SAW berada di Aqib, nama tempat, orang itu suruh, salli fi hadzal wadil mubarak, kamu bersemayamlah di lembah yang diberkati ini. Di lembah yang diberkati ini kamu semayam. Wa qul umratun wa hajjatun, dan kamu kata, ucapkan, yakni aku ni nak buat umrah dan haji. Aku niat nak buat umrah dan haji. Anak pergi ni, begitu. Harun bin Ismail kata, haddatsana Ali umratun fi hajjatin, umrah yang dimasukkan dalam haji, yakni aku nak buat haji qiran. Begitu. Jadi dalam hadis ini ada beberapa pengajarannya, iaitu ada tempat namanya Aqiq. Di situ ada kelebihan dia. Sebab apa? Nabi SAW kata, ada orang yang datang daripada Tuhanku. Maknanya malaikat lah ni. Jadi kita terjemah orang itu sebab dalam bahasa Melayu ni orang di luar, lebih luas, bukan semesti manusia, bukan semestinya manusia. Man itu kita boleh terjemah orang. Man. Jadi malaikat di sini. Tentu sekali hak dia suruh tu ada kelebihan. Ada kelebihan. Begitu juga kalau kita pergi situ, kalau kita semaya, boleh. Sebab malaikat suruh Nabi semaya di situ. Dan hadis ini menunjukkan bahawa tempat-tempat ni dia berbeza-beza dalam dunia ni. Ada tempat yang diberkati, ada tempat yang tidak. Biasa saja. Jadi tempat yang diberkati tu ada kelebihan dia. Bila kita buat ibadat situ ataupun kita pergi ke situ, dia akan memberi kesan yang baik kepada jiwa kita. Dan dia suruh kata umratun wa hajjatun. Ini nak buat ni, pergi situ ni, berangkat daripada Madinah, sampai situ tu, nak pergi buat apa ni? Dia suruh buat tu kena kata lagu ni lah, nak buat ni, nak buat haji dan umrah dan haji. Tu hendaknya. Jadi hak ni ucapan lah, orang nak buat gapo. Orang tu nak buat haji saja, orang tu nak buat haji dan umrah, orang tu nak buat gapo, itulah dia ucap mula-mula tu. Dia ucap gitu, umratun wa hajjatun, ataupun umratun fi hajjatin. Dia ucapkan gitu. Mana hak tu lah hak dia nak buatnya. Gitu. Kemudian riwayat daripada Ibnu Umar, Nabi SAW telah menentukan qarn untuk ahli Najd, Juhfah untuk ahli Syam, Dzul Hulaifah untuk ahli Madinah, penduduk Madinah,
Dan Nabi SAW, dan dia berkata, saya telah mendengar ini semua ni hak tadi ni, yang ni miqat tadi, mawaqit tadi, beberapa tempat sebagai tempat miqat nak pakai ihram tu, kena pakai ihram di situ sampai situ. Orang sini situlah start dia nya. Adapun kita pakai ihram sini takut susah lah. Tengah-tengah jalan baik pakai lalu tu tak apa juga. Pasal sampai dulu dia jauh. Lah ni mentah naik kapal terbang. Tak apalah waktu tu. Tapi hak sebenarnya, tempat hak sebenarnya, hak kenanya situ. Situ. Hak kena pakai ihramnya. Situ. Yang ni qarn untuk ahli Najd, penduduk Najd, ataupun orang-orang yang mari daripada sebelah situ. Juhfah untuk penduduk Syam, ataupun dalam riwayat yang lain, ataupun orang-orang yang mari kot tu. Situlah tempatnya. Jadi tempat tu tidak sama, tidak kata sama jauh, tidak sama. Sebab tu kata benda ibadat ni apa yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak itulah yang diikut. Dzul Hulaifah untuk penduduk Madinah. Dan Ibnu Umar kata, saya dengar hak ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata untuk penduduk Yaman ialah yalam lam miqat dia tu. Dia kata ni dia tak dengar sendiri, dia dapat tahu. Dia dapat tahu tu kira daripada sahabat lain lah. Tapi dia tak dengar sendiri. Ini sahabat ni, kalau dia tidak dengar diri dia kata tak. Kita tak boleh tahulah. Macam sini dia kata dia dapat tahu. Riwayat ini riwayat secara orang panggil balaghat. Lagu-lagu ni balaghani. Kalau kata balaghani ni dia kalau dalam Bukhari tinggi. Begitu juga di dalam Muwatta Imam Malik. Kalau Imam Malik kata balaghani gini. Lepas tu dia tak rayak sana. Tak apa. Ulama kata hak tu tinggi. Tinggi juga. Dan kita boleh kesan riwayat itu melalui kitab-kitab hadis yang lain. Dia akan ada asal dia tu, akan ada sanad dia yang penuh. Walaupun dia kata gitu. Supaya juga di sini balaghani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak rayak. Kalau sahabat kata lagilah tak ada jadi masalah. Lagi tak jadi masalah. Kalau orang bawah kata ni pun, maknanya riwayat secara balagh ataupun balagha boleh diterima juga daripada kitab-kitab ataupun orang-orang tertentu. Bukan semua, tak boleh. Wa dzukira al-Iraq ataupun wa dzakara al-Iraq, disebut orang tentang Iraq. Kalau Iraq, kalau orang mari kepada ku Iraq, mana miqat dia? Orang tanya. Itu kalau kita baca dzukira. Kalau kita kata dzakara, dia sendiri sebut Iraq. Faqala, dia katakan lam takun Iraq. Pada ketika tu tak ada Iraq lagi. Iraq tu ada dah. Maknanya orang-orang Islam nak pergi buat kerja haji daripada Iraq tu tak ada. Moga Iraq tu tidak dikuasai oleh orang Islam lagi. Tidak ditakluk oleh orang Islam lagi pada ketika tu. Jadi kira-kiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada menentukanlah miqat bagi sebelah sana tu. Tetapi dalam riwayat-riwayat yang lain ada disebutkan juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut dah zati irq. Itu miqat dia. Ibnu Umar kata pada ketika tu tak ada lagi Iraq. Maksud tak ada lagi Iraq ni mana sebagai negeri orang-orang Islam, yang mana orang-orang Islam tu akan berangkat untuk pergi buat kerja haji daripada situ. Itu tak ada lagi pada masa itu. Jadi Nabi tak ada sebutlah. Berdasarkan hadis ini, miqat bagi penduduk ahli Iraq tu mana tak ada disebut. Tapi ada riwayat yang lain yang disebut. Jadi kita pakai hak tu. Daripada sini kita boleh tahu juga bahawa hadis ini menunjukkan hak ni tempat-tempat ni, tempat miqat ini ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tahu. Jadi mana asas dia tu diketahui. Dengan sebab itu imam-imam hak kemudian ni dia tidak suka kalau orang ni pakai ihram daripada jauh lagi, daripada negeri dia. Pada masa itulah, pada masa tu muka unta ke apa kuda kan. Dia tidak suka tu sebab apa? Sebab akan menyusahkan orang tu. Sebab bila pakai ihram kena jagalah segala patah larang dia tu. Kena jaga. Mereka kira, mereka faham, imam-imam ni faham apa yang miqat ni ditentukan gini. Apa? Supaya senanglah.
supaya tidak lama bersusah dalam keadaan nak jaga tuntutan ihram tu. Itu tujuannya. Jadi kalau kita pakai jauh lagi, apa maksudnya? Nabi SAW menentukan tempat-tempat ni. Apa maksud? Jadi dia tentukan tempat ni untuk kemudahan kita lah, tidak nak menyusahkan kita daripada jauh lagi. Gitu. Kemudian riwayat daripada Ibnu Umar, Abdullah, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW, annahu uriya, yang ini ditunjukkan dalam mimpi kepada Nabi SAW ketika dia berada di Mu'arrasnya, di Dzul Hulaifah. Mu'arras itu makna ketika Nabi SAW dalam berhenti di hujung malam. Dia biasanya orang zaman dulu dia berjalan dengan unta, jalan-jalan, hujung malam tu dia berhenti, rehat situ. Jadi tempat yang dia berhenti tu orang panggil Mu'arras. Tak kira lah mana-mana pun. Mana ketika dia sedang dalam perhentiannya di hujung malam di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah tu nama tempatnya. Mu'arras tu bukan tempat. Mu'arras tu perhentian di hujung malam. Di Dzul Hulaifah Nabi mimpi ataupun ditunjukkan pada ketika dia tu tidur, faqila lahu, ada orang kata kepada dia, innaka bi Batha mubarakah, engkau berada di satu lembah yang diberkati. Ni sini ni tempat yang diberkati. Tempat yang diberkati. Gitu. Sesungguhnya engkau berada di Batha, kawasan lembah yang diberkati. Diberkati itu sebab apa? Kita terima sajalah. Kita terima sajalah. Apa sebab dia jadi diberkati? Nabi SAW pun tak tahu. Dia tahu apabila diberitahu kepada dia bahawa ini tempat yang diberkati. Yang diberkati itu boleh jadilah. Kita kata dulu pernah. Sebab kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, kalau nampak tempat tu istimewa, mana ada dah Nabi dulu pergi situ, Nabi tu buat gini, ada. Boleh jadi ada. Sebab tu tempat yang istimewa, boleh jadi adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan jadi tempat tu jadi diberkati. Jadi nak berkat ni kita pun boleh usaha juga. Ada hak kita boleh usaha, ada hak tidak boleh usaha. Hak tidak boleh usaha ni sebab inilah sebab bersejarah tahu dah, kita tak tahu apa pun kita terima. Kalau nak suruh berkat, dalam rumah kita tu buat benda kebajikan, buat mengaji, sembahyang ke apa, berkat. Dia akan berkat. Kita boleh kata ni tempat yang diberkati. Boleh. Sebab kira-kira berdasarkan dalil-dalilnya menyebutkan nak jadi berkat ni lagu mana, apabila diisi dengan benda-benda tadi, dia jadilah berkat. Gitu. Bab qaulillah ta'ala laisa laka minal amri syai'un. Ini ada kaitan dengan tadi juga. Habis dah bab tadi. Ini bab firman Allah Ta'ala, laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak ada apa-apa hak dalam perkara ini. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, an Ibnu Umar annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul fi salatil fajr, rafa'a ra'sahu min ar-ruku', qala Allahumma rabbana lakal hamd, ataupun dalam setengah nuskhahnya walakal hamd fil akhirah, thumma qala Allahumma al'an fulanan wa fulanan, fa anzala Allah laysa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa beliau mendengar Nabi SAW berkata dalam sembahyang fajar, ketika Nabi SAW mengangkat kepalanya daripada rukuk, Nabi SAW ucapkan Allahumma rabbana walakal hamd fil akhirah. Itu bukan Nabi kata tu, itu mudraj minar rawi. Fil akhirah ni mana? Fil raka'atil akhirah, dalam rakaat yang kedua. Nabi SAW kata gini ni, dia dalam rakaat yang kedua. Dalam rakaat yang pertama ada juga Allahumma rabbana walakal hamd
Cuma hak sambung dia ni. Dia kata dalam rakaat yang kedua, bila lepas rokok tu angkat kepala daripada rokok tu, dia kata gini, Allahumma rabbana walakal hamd. Lepas tu dia kata, Allahumma la'an fulanan, ya Allah laknatlah fulan dan fulan. Dia sebut fulan laknat. Hak tadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam doa tadi, laknatlah orang ni. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih sangat apa yang diperlakukan terhadap sahabat-sahabat dia tu. Dia doalah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, laisa laka minal amri syai'un, bukan hak engkau menentukan perkara ini. Itu salah satu makna dia. Kemudian dari segi tafsirannya banyaklah. Di antaranya laisa laka min amri khalqi syai', mana engkau tidak ada hak nak campur dalam urusan kejadianku. Itu salah satu makna dia. Jadi keadaan mereka itu, hakikat mereka itu berada di tanganku, bukan di tangan orang lain. Hakikat orang kafir ni. Jadi tak bolehlah lebih-lebih sangat nak minta orang ni biar kena laknat. Tak tahu hikmat Tuhannya siapa dia di antara hak kamu minta sani laknat kau gapo, kau minta mati kau gapo. Bila laknat sani ni macam itulah maknanya. Boleh jadi mati, boleh jadi kena bencana ke apa ke. Allah SWT tegur, jangan lagu tu, bukan kau yang menentukan nak kena laknat kau, ataupun Tuhan akan menerima taubat mereka, atau Tuhan akan menyeksa mereka. Tak ada siapa dia tahu. Itu surah kat aku lah, mana sesoalahnya gitu. Kamu tak usah tentu sebut-sebut gini-gini, sebab kamu tidak tahu, bukan kamu yang menentukan. Tak tahu lagi siapa di antara mereka itu yang akan jadi Islam. Boleh jadi Islam. Jadi kalau kamu kata lagu tu, maknanya sesoalnya kena jadilah, sedangkan bukan urusan kamu nak Islam kau tidak Islam orang. Dalam di kalangan, bila Tuhan tegur lagu ni maknanya ada isyarat lah tu. Di kalangan puak-puak tu akan ada masuk Islam, akan ada. Sebab tu dia tegur. Dia tegur, tak boleh kata. Begitulah juga kita. Kita pun lagu tu juga. Kalau ketika balas, ketika nak marah orang tu, jangan gaduhlah. Doa kau gapo kau biar mati, biar teruk dia. Sebab tak tahu lagi. Boleh jadi dia akan berubah, dia akan jadi baik, dia akan boleh tadi. Dan kita tak ada rugi apa. Kalau kita sudah dakwah dia tak terima, dia marah gapo, kita boleh pahala dah. Tak ada rugi gapo. Jadi kalau dia tak terima, serah Tuhan. Tugas kitanya orang Islam ni setara Nabi dia lagu ni buat jahat dah ni. Tak boleh kata. Kita kena teruskan kerja kita. Kita tak tahu siapa dia Tuhan nak beri hidayah, siapa dia Tuhan nak akan teruskan dia tu dalam kesesatan dia, sehingga kemudiannya Tuhan seksa dia di akhirat. Tak tahu. Fa innahum zalimun. Tapi memang mereka itu zalim itu sungguh zalim. Tapi orang yang zalim ni pun bukan dia sama. Boleh jadi dia akan berubah. Hak tu tak ada siapa dia tahu. Jadi serah kat aku. Gitu. Jadi hak ni pun sunnah juga ni. Teguran ni kepada Nabi. Setara Nabi tu tak boleh. Kita lagilah. Dia pun tidak tahu. Kita lagilah. Begitulah caranya orang yang mengikut sunnah berjuang, menyampaikan dakwah Islam dia sekadar tu. Orang nak terima tak terima tak apa. Kita boleh dah bahagian kita. Kalau ingat gitu tak apalah. Tapi kadang-kadang dia sedih lah kan. Sedih. Mungkin manusia kan. Terutamanya apabila kawan-kawan, sahabat handai, orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang memang baik, teraniaya, dipermain-mainkan oleh orang-orang yang memang jahat. Jadi marilah tu. Itu sifat manusia. Tapi inilah pengajarannya, iaitu kita kena sabar. Banyak. Sebab kita tak tahu. Jadi hak naknya kepada dia, kita doa lah. Kita doa. Paling tinggi kalau nak hak moleknya, serah ke Tuhan lah. Kalau dia tu memang tak molek, Tuhan nak ikutlah. Gitu. Jadi kita tak sah tuju kata dengan terang lagu tu, sebab kita tidak tahu hakikat. Boleh jadi dia akan jadi lebih baik lagi daripada kita. Boleh jadi. Maka dengan pengajaran-pengajaran seperti ni, hak sunnah, hak Quran ajar ni,
orang Islam ni dia jadi molek, dia tidak akan nampak orang tu buruk. Kalau dia baik secara mana pun, boleh jadi dia nampak orang tu akan jadi lebih baik lagi. Dan kita ni pun nasib kita tak tahu juga. Kita baik hari ni, boleh jadi Tuhan balik hati kita jadi teruk. Jadi maknanya kita jadi sentiasa berharap kepada Allah SWT, bergantung dengan dia, tidak terlalu percaya kepada diri kita sendiri. Itu hasil dia. Bab qawlihi wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Sekatnya wallahu a'lam. Subhanallah.